Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi murid-murid. Untuk segmen hari ini kita teruskan dalam topik masih dalam topik reka bentuk elektrik, teknologi elektrik, episod yang kelima. Jadi hari ini kita masih dalam PDPR, kita sambung daripada episod yang keempat itu tadi. Jadi kita harap kita dapat habiskan topik ini dalam minggu ini, iaitu episod 4, 5 dan 6. Tapi hari ini kita nak bercerita tentang parameter dalam elektrik ni ada beberapa parameter yang perlu dipertimbangkan lah. Jadi parameter ini adalah ukuran-ukuran yang wujud dalam teknologi elektrik. Contohnya voltan, arus, rintangan, kuasa dan juga hukum Ohm. Yang ini adalah dia punya parameter yang kita kena tahu sepanjang menguruskan teknologi elektrik ini. Jadi seperti yang kita ketahui, murid-murid dihendaki untuk menghasilkan gadget-gadget berasaskan teknologi elektrik. Jadi wajar untuk mengetahui berkaitan dengan pengiraan parameter elektrik ini. Okey, pertama parameter ini pengiraannya adalah berlainan mengikut jenis litar siri dan juga litar selari. Jadi dia punya voltan, arus, rintangan adalah berbeza. Kalau untuk mencari kuasa ukur Ohm, dua-dua terpakai pada litar siri dan juga selari. Jadi apakah yang dimaksudkan voltan? Voltan ialah upayaan untuk menyimpan daya gerak elektrik. Berapa banyak dia simpan gaya gerak elektrik. Seperti kita ketahui semua, logam ini mengandungi elektron bebas. Jadi dia perlukan satu daya. Bila wujudnya daya gerak elektrik, barulah elektrik itu mengalir dalam satu logam. Jadi voltan ini ialah suatu biasanya dia ada pada sumber lah, suatu keadaan upayaan daya gerak elektrik itu diletakkan, disimpan kat mana. Contohnya bateri. Contohnya adalah jana kuasa, sama ada jana kuasa air ataupun elektrik. Upayaan dia menyimpan daya gerak elektrik itu berapa. Jadi kita ukurkan dalam bentuk dalam ukuran parameter voltan. Arus ialah kadar pengaliran arus. Kalau tadi ialah keupayaan dia menyimpan, keupayaan dia daya gerak elektrik itu disimpankan, berapa kekuatan. Jadi kalau dalam bateri itu, kalau kita biasa kita jumpa 1.5 volt untuk satu bateri, itu keupayaan dia menyimpan. Jadi kita buat 1 liter, dia akan bergerak 1.5 volt ni dia akan bergerak ke satu tempat ke tempat melalui medium lah. Arus ialah kadar aliran, berapa banyak dia mengalir. Jadi arus mengalir ni berdasarkan berapa banyak ni mengikut jenis medium. Medium untuk emas lain, untuk kuprum lain, untuk besi lain, aluminium lain. Dia berdasarkan arus, berapa banyak dia mengalir. Itu kekuatan voltan dan kekuatan dia. Arus ialah berapa banyak dia mengalir. Dalam dia unit dia adalah ampere. Unitnya adalah ampere, berapa banyak dia mengalir. Berapa arus. Jadi arus ni awak akan jumpa dalam semua peralatan elektronik lah. Awak boleh tahulah berapa aliran dia. Rintangan pula ialah apakah halangan-halangan yang wujud dalam
laluan semasa dia mengalir pada satu tempat ke tempat. Juga adalah bergantung kepada bahan itu sendirilah. Kalau emas, dia mengandungi rintangan yang paling rendah, tak banyak rintangan. Rintangan ni macam umpamanya kita berjalan atas jalan raya. Kalau jalan tu ada banyak lubang, ada banyak batu, jadi itu terpanggil sebagai rintangan. Jadi jalan itu terpanggil sebagai rintangan dia tinggi sebab banyak lubang. Jadi emas adalah paling kurang sekali rintangan. Yang kedua ialah kuprum, kemudian diikuti bahan-bahan lain seperti besi, timah, aluminium, tungsten. Itu contoh rintangan. Maksudnya setiap bahan tu ada nilai rintangan dia sendirilah, dan kita boleh kira lah berdasarkan rintangan tersebut. Kita pun ada alat ukuran dia untuk kira rintangan. Berapa ohm kita ada meter dia, kita boleh tahu rintangan setiap bahan. Jadi emas memang kita paling kurang. Jadi tapi tak adalah kita buat pendawaian rumah guna emas. Kalau kita buat pun lama-lama nanti orang curi juga. Emas ini adalah satu bahan yang mahal. Biasa kita guna kuprum sebab dia adalah pengalih yang baik, kurang rintangan, dan dia adalah bahan yang agak murah lah berbanding dengan emas. Emas banyak digunakan dalam microchip, dalam telefon, dalam chip komputer. Telefon awak tu sebenarnya ada unsur emas, sebab nak mengalihkan data, nak mengalihkan gelombang apa semua tu dia perlukan satu bahan yang tidak ada rintangan langsung. Emas adalah satu bahan yang kurang rintangan. Kalau guna bahan lain kuprum ke apa, bila banyak rintangan dia akan jadi panas. Sebab itulah kalau kita main game ke, kita banyak guna kamera ke apa, kadang-kadang telefon kita cepat panas. Sebab apa? Sebab dia guna bahan kuprum, bahan-bahan yang mempunyai rintangan yang tinggi, jadi dia akan panas. Kalau macam iPhone, itu mungkin ada syarikat yang stable, yang syarikat dah besar, mungkin dia guna banyak bahan emas dalam telefon tersebut. Cuma berapa banyak mana mungkin dia campuran kuprum ke apa, kita tak tahulah. Kalau kita nak jual emas tu memang susah lah, sikit sangat. Mungkin dia ada campur dengan kuprum. Lepas tu kita ada pengiraan kuasa. Kuasa ialah arus kali dengan voltan. Kuasa ni berapa banyak beban kerja dia boleh buat. Kita panggil sebagai power. Biasa alat elektrik yang power dia, watt dia tinggi, maksudnya lagi banyak kerja dia boleh buat, dia hasilkan. Kita panggil kuasa. Ukur ohm ialah V sama dengan IR, iaitu voltan sama dengan arus kali dengan rintangan. Nilai arus kali dengan rintangan. Jadi kalau tengok kat sini ada perbezaan pengiraan parameter mengikut litar siri dan juga litar selari. Contohnya voltan untuk litar sesiri, voltage jumlahnya adalah V1 campur dengan V2 campur dengan V3. Jadi V dekat mentol 1, V dekat mentol 2, kalau ada mentol lagi V3 tu, itulah jumlah voltan dia. Tapi untuk litar selari, ada berapa banyak mentol sekalipun, voltannya adalah sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kalau VJ tu, bateri tu ada 3 volt, maksudnya setiap mentol tu akan dapat 3 volt. Sebab tu kita kata litar selari ni dia lebih terang cahaya dia, sebab voltan yang disebarkan dalam setiap litarnya adalah sama. Jadi dia dapat voltan, daya gerak yang sama. Kalau bateri dia 3 volt, so dia dapat 3 volt. Sedangkan untuk voltan bagi litar siri, dia dapat sejumlah-jumlahkan. Jadi kalau voltan total tu adalah 3 volt, jika diguna litar siri, dia terpaksa bagi 2 lah kepada 2 mentol. Jadi satu mentol akan dapat 1.5 volt dan satu mentol yang kedua dapat 1.5 volt. Arus pula, arus bagi setiap mentol dalam litar siri adalah sama. I jumlah sama dengan I1, I2, I3 semua sama. Arus. Ini berbeza dengan litar selari di mana I jumlah, arus jumlah tu yang mengalir tu adalah sama dengan arus yang mengalir pada mentol 1 campur dengan arus yang mengalir di mentol 2 dan campur dengan arus yang mengalir dengan mentol 3. Jadi
dia arus dia berbeza. Jadi kadar arus ini akan menyebabkan kadar arus yang kena dijumlahkan dalam liter selari. Jadi ini menyebabkan bilangan arus dalam satu mentol tu akan berkurangan. Walaupun mentol voltanya tinggi, tapi kadar arusnya yang mungkin rendah itu akan mempengaruhi beberapa keadaan mentol dalam liter selari. Tapi secara jelasnya sebab dia voltan dia sama setiap mentol, maka dia agak cerah lah bandingkan liter siri. Kemudian rintangan bagi liter siri ialah rintangan jumlah sama dengan rintangan mentol 1 campur dengan rintangan mentol 2 dan juga rintangan mentol 3. Jadi dia berbeza sedikitlah dengan pengiraan liter selari. Dia adalah dia campur, yang liter siri campur terus, yang liter selari pula dia campur juga tapi dalam keadaan songsang, dalam keadaan 1/Rj sama dengan 1/R1 pada mentol 1, 1/R rintangan pada mentol 2 campur dengan 1/R rintangan pada mentol 3. Jadi dia agak sukar sikit lah dalam pengiraan liter selari kita. Okay. Contohnya jadi dia berbeza lah. Dia berbeza. Kalau kita tengok dekat sini sekali, voltan pada liter siri, kita boleh tahu tengok keadaan bateri itu adalah 3 volt sebab dia guna 3 volt. Jadi kalau guna teori voltan dalam liter siri, setiap mentol tu akan mendapat 1.5. 1.5. Sebab apa? Jumlah voltan adalah sama dengan volt pada mentol 1 campur dengan voltan pada mentol 2. Jadi dia tak sama dengan liter sesiri. Liter sesiri ada 3 volt juga. Jadi apabila dia 3 volt, semua voltan dalam mentol 1 dan juga mentol 2 itu sama bacaan. Sama. Okey, untuk kuasa pula, pengiraan kuasa, power sama dengan IV. IV ni maksudnya arus kali dengan voltan. Kita dah jelaskan tadi arus darab dengan voltan. Arus dalam unit ampere, V dalam unit volt, voltan. Jadi arus darab dengan voltan. Benda ni, parameter ni, bacaan ni kita boleh cari dalam liter yang telah diberi soalan. Kita boleh cari. Kemudian hukum Ohm yang paling ni awak boleh guna kaedah 3 segi, kaedah piramid ni, iaitu V dekat atas sekali, lepas tu bawahnya adalah IR. V sama dengan IR. Voltan sama dengan arus kali dengan rintangan, ampere kali dengan ohm. Ataupun kalau awak nak cari arus, sama dengan V/R. Kalau awak nak cari rintangan, V/I. Jadi awak balik-balikkan je. Awak balik-balikkan formula tu berdasarkan 3 segi hukum Ohm. Jadi memang banyak gunalah 3 segi ni sepanjang awak mengira parameter elektrik dalam reka bentuk liter. Jadi memang kita akan pertimbangkan parameter ni. Kalau awak salah pertimbangan, jadi projek awak tu kadang-kadang tidak mencapai objektif. Katalah awak nak buat banyak lampu dalam 1 liter, kata nak buat lampu dekat almari, jadi better, lebih baik awak buat guna liter selari. Okey, kita tengok contoh soalan. Kita dah belajar dah apa tadi ya. Okey, soalan 1 diberi nilai voltan 1. Voltan pada mentol 1 ini ialah 1.4 volt
voltan. Kirakan nilai voltan bagi V2 kan. 1.4 dia suruh cari voltan bagi mentol 2 berapa soalan. Jadi kita tengok lita. Lita ini adalah lita sesiri. So kita tengok formula dia. Formula bagi lita siri, voltan total sama dengan V1 campur dengan V2. Okey, kita tengok bateri ni. Bateri ni kita nampak ada dua kan. V total ni satu bateri, V total kalau ikut formulanya V total sama dengan V1 campur dengan V2. V total kita dah tahu sebab satu bateri sama dengan 1.5, ada dua bateri. So 1.5 kali 2 sama dengan 3 volt. So VT 3 itu pun letak kedudukan dia. VT 3 sama dengan 1.4 campur dengan volt 2. Berapa volt 2? Volt 2 sama dengan 3 tolak dengan 1.4. So volt 2 adalah sama dengan 1.6. Jadi contengan ni kita conteng dulu lah. Nanti kita letak dekat yang sepatutnya pengiraan. Cikgu nak conteng dulu. Nak make sure jalan pengiraan cikgu ni betul ke tak. So kita dapat V2 sama dengan 1.6 volt. Jangan lupa unit dia adalah volt. 1.6 volt. So kita tulis semula lah di ruang yang telah disediakan. Dah disediakan ruang ni, jadi kita kena buat proper lah ayat-ayat matematik dia. V total sama dengan V jumlah lah. V total sama dengan V1 campur dengan V2. V total adalah 3 sama dengan V1 telah diberi dalam soalan 1.4 campur dengan V2. So V2 sama dengan 3 tolak dengan 1.4. So hasilnya adalah 1.6 volt. So selesailah untuk soalan 1. Jadi nampak macam mudah kan? Okey, soalan 2. Diberi jumlah arus lita di atas ialah 3.5 ampere. Arus yang mengalir pada M1 ialah 1.0 dan arus pada M3 adalah 1.3 ampere. Berapakah nilai arus yang mengalir bagi M2? Dia bagi dah M pada arus pada mentol 1, pada mentol 2. So dia tanya berapakah arus yang mengalir dalam M2. So kenal pasti dulu jenis lita ini adalah lita selari. Tengok formula lita selari, arusnya adalah arus jumlah sama dengan arus 1 campur dengan arus 2 campur dengan arus 3. Itu formula. Salin formula dulu. Arus jumlah sama dengan arus 1 campur dengan arus 2 campur dengan arus 3. Ini formula dia. So salin dulu. Dia dah dapat salin. Cuba kita relatekan maklumat-maklumat yang ada pada soalan tersebut. Kalau ini lita sendiri, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I jumlah. Itu adalah lita sesiri. Tapi ini adalah lita selari, maka I jumlah sama dengan I1 campur dengan I2 campur dengan I3. Jadi kena tahu perbezaan dia antara lita sesiri dan selari. Dan kenal pasti lita ni adalah lita apa. So kita dah tahu jumlah arus, jumlah arus total, arus total sama dengan 3.5 ampere. Ini berdasarkan maklumat soalan. Arus 1 adalah 1.0 ampere. Arus 3 adalah 1.3 ampere. Ini maklumat yang diberikan. So soalannya berapakah I2? So kita buat dalam ayat matematik. I total sama dengan I
2, I1 campur dengan I2 campur dengan I3. So masukkan maklumat yang kita ada dalam ayat matematik. 3.5 sama dengan I1 1.0 campur dengan I2 campur dengan arus pada mentor 3 iaitu 1.3. Maka I2 ialah sama dengan 3.5 tolak dengan 1.0 ampere tolak dengan 1.3 ampere. So jumlahnya ialah kalkulator totek. Okey, dapatlah lambat pula dapatlah 1.2 3.5 tolak dengan 1 tolak dengan 1.3 sama dengan 1.2 ampere. Soalan seterusnya, soalan 3 diberi nilai V jumlah sama dengan 3.0 sama dengan bilangan bateri itu. Kirakan nilai voltan bagi M1 dan juga M2. Jadi first step kita nak jawab soalan ini ialah kita kenal pasti lita ni lita jenis apa. Kenal pasti dulu lita ni adalah lita jenis apa, barulah kita boleh cari nilai voltan yang tepat. So kita tahu ni lita ini adalah lita selari. So dia punya formula voltan jumlah adalah sama dengan voltan bagi mentol 1 dan juga jumlahkan dengan voltan pada mentol yang nombor 2. So VT sama dengan V1 campur dengan V2. VT telah diberi 3 sama dengan V1 sama dengan V1 Okey, bateri ni pun dah dia panggil 2 biji. Dah tentu 1 biji sama dengan 1.5 darab dengannya. So kita tengok formula. Kalau tengok formula ni, VT sama dengan selari, VT sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V4. Salah formula kan? Salah formula, dah salah tengok dah. Jadi untuk soalan ini VT sama dengan, kena eraser lah sikit, salah kan? Jadi eraser. Jadi VT sama dengan V1 sama dengan V2. VT sama dengan V1 sama V2. Ini adalah lita selari. So V3 sama dengan V3 sama dengan V2. Sebab dia tanya V2 kan. So V2 sama dengan 3 juga. V1 pun 3, V total pun 3. Semua V adalah semua voltan pada setiap laluan arusnya adalah, pada laluan mentolnya adalah 3 volt. Tu jangan buat kesilapan yang sama. Okey, soalan yang keempat. So diberi jumlah arus dalam lita. Jumlah arus dalam lita ialah 2.5 ampere. Jumlah arus. Jadi ini adalah I jumlah bagi M1, M2 dan juga M3. So macam mana nak jawab soalan ni? Mula-mula sekali kenal pasti jenis lita ini. Jenis lita ini ialah sesiri. Jenis lita ini adalah sesiri. So apakah formula arus bagi lita sesiri? Arusnya ialah arus jumlah sama dengan arus 1 sama dengan arus 2 sama dengan arus 3. Jadi untuk menjawab soalan ni, kita tulis semula formula arus bagi lita sesiri, iaitu I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. So kita dah dapat ayat matematik formulanya. Masukkan semula
formula ini, formula arus bagi litar sesiri ini, iaitu I total sama dengan I1 campur dengan I2 campur dengan sama dengan I total sama dengan I1 campur I2 sama dengan I3, iaitu I total 2.5 sama dengan I1 campur sama dengan I2 sama dengan I3. So jawapannya ialah arus bagi M1, M2 dan M3 semuanya adalah 2.5 ampere. I1 sama dengan 2.5 ampere, I2 sama dengan 2.5 ampere, I3 pun sama dengan 1 ampere. 1.5 ampere. Soalan seterusnya, soalan nombor 5. Berapakah nilai voltan dalam litar ini? Berapakah nilai voltan dalam litar ini? Yang kedua ialah jika I dalam litar adalah 10 ampere dan I2 adalah 2.5 ampere, berapakah arus bagi I1? Dan yang ketiga, jika voltameter adalah 3 volt, berapakah nilai volt bagi meter 2? So kita tengok kat sini, bateri I mentol jumlahnya adalah jumlahnya adalah 2 biji mentol. So 1.5 kali dengan 2 sama dengan 3 volt. So dia tanya soalan ni, berapakah nilai jumlah voltan ini? So nombor satunya ialah 3 volt, terus darab 3 volt. Sebab apa? Kita tengok bilangan baterinya ada 2. Satu bateri adalah 1.5 volt. So 2 1.5 darab dengan 2 dapat 3 volt. Soalan nombor 2. Jika I dalam litar ini 10 ampere dan I2 adalah 2.5. So formula I bagi litar selari ialah I total sama dengan I1 campur dengan I2. So I total ialah 10 ampere sama dengan I1 ialah yang kita cari campur dengan I2 adalah 2.5. So I1 sama dengan 10 tolak 2.5. So jawapannya ialah 7. So I1 adalah 7.5 ampere. Jangan lupa dia punya unit ampere tu. Soalan nombor 3. Jika voltan mentol adalah 3 volt, berapakah nilai voltan bagi mentol 2? So BT untuk litar selari ialah BT sama dengan B1 sama dengan B2. Kalau dah total mentol dia B3, kita tengok formula balik. Takut kita lupa kan. Okey, tengok yang sebelum ni. B total sama dengan B1 sama dengan B2. So B total sama dengan 3 volt sama dengan B1 sama dengan B2. So dia tanya soalan B2 berapa? So B2 sama dengan 3 volt. Habis. Settle soalannya. Semua kita dapat jawapan. Okay, seterusnya, berapakah nilai rintangan bagi nilai di bawah? Ada 2 keadaan dia bagi. So dia suruh kira dua-dua sekali. So yang pertama ini ialah litar siri, yang kedua adalah litar selari. So litar siri rintangan total, rintangan jumlah sama dengan rintangan 1 campur dengan rintangan 2. Kalau untuk yang selari, 1/R rintangan jumlah sama dengan 1/R1 campur dengan 1/R2. Tahu beza tu dulu. Baru kita masukkan nilai-nilai yang ada. Baru kita kira. So R total sama dengan R1 200 campur dengan R2 300. So R jumlah sama dengan 500 ohm. 500 ohm. Untuk selari pula ialah 1/R sama dengan 1 dengan 12. 1/R1 campur R2 sama dengan 1/12 campur dengan 1/12. So sama dengan 2/12. Sama dengan 2/12. So R1 sama dengan
12 bahagi 2. Terbalikkan. 12 bahagi 2 dapat 6 ohm. Tu dapatlah jumlah dia. Jangan lupa dia punya unit ohm. Simbol ohm. Salah dah kat situ. Okey. Dapat jawapan untuk kedua-dua soalan tersebut. Okey, berapakah nilai rintangan bagi litar di bawah? Tadi dia tak bersambung, sekarang dia bersambung pula. Jadi berapakah nilai rintangan dia? Mula-mula kita cari untuk bahagian yang pertama. Bahagian pertama tadi kita dah jawab kan? Arc 1, arc total sama dengan arc 1 campur dengan arc 2. Sebab ini adalah litar siri. So awak campur je. Letak je angka dia 200 campur dengan 300 sama dengan 500. Sama dengan 500 ohm. Okey, kita dah tahu. So ini untuk kawasan ni kita dah tahu dah. So kita pergi arc total. Kita pergi kawasan yang kedua. Kawasan yang kedua iaitu dalam litar selari. Ini adalah litar selari. Panjang dia punya ni. Aduh. Dia dah gelong dah dia punya pen ni. Okey. So dia punya formula untuk litar selari 1 per arc sama dengan 1 per arc 1 sama dengan 1 per arc 2, iaitu 1 dengan per arc. Ini kita dah kira macam sebelah tadi lah. Kita dapat RT nya sama dengan 6. Sama dengan 6 ohm untuk yang kawasan litar selari. So arc jumlah sama dengan, sebab bila kita dah kira itu, dia akan jadi litar tersiri lah dengan yang sebelah tu kan. So rintangan yang ketiga siri campur dengan rintangan selari. Untuk arc total ni sama dengan rintangan siri dengan campur dengan rintangan selari. 500 campur dengan 6 ohm. 506 ohm. So jawapan yang kita dapat untuk soalan ini, jumlah rintangan bagi litar ini ialah 506 ohm. Soalan seterusnya. Berapakah nilai jumlah rintangan bagi litar di bawah? So kita kena kira rintangan ni berdasarkan jenis litar dia lah. Kita ambil yang paling kecil dulu, yang paling nukleus, lepas tu baru kita campurkan yang bahagian-bahagian yang besar. Contohnya kat sini ialah kita ambil litar sesiri dulu yang antara 10 ohm ni dengan 2 ohm. Ini adalah litar sesiri. So litar sesiri rintangannya rintangan 1 campur dengan rintangan 2. So 10 campur 2. So kat sini dapat 12 ohm. Untuk kat sini 12 ohm. So untuk kawasan yang seterusnya, ini adalah kawasan litar selari. Litar selari. So apakah formula litar selari? 1 per arc sama dengan 1 per arc 1 campur dengan 1 per arc 2 campur dengan 1 per arc 3. Sebab kita ada 3 litar selari ni. So sama dengan 1 per 2 campur dengan 1 per 2 sama dengan 1 per 12. 1 per 12. 1 per 12 lah. So arc 1 per arc sama dengan 3 per 12. Arc sama dengan 12 bahagi 3 sama dengan 4. So arc kat sini adalah 4 ohm. Itu cara pengiraan untuk kawasan yang ni. Okey, sekarang ni dah settle kawasan yang selari pula. Kita cari pula rintangan bagi litar yang seterusnya. Litar 4 ohm ni dengan rintangan 110 ohm ini berapakah jumlah rintangan? Jadi seperti kita ketahui, ini dia jadi litar siri. Jadi litar siri. Bila litar siri, apakah formula dia? RT sama dengan
R1 campur dengan R2. RT sama dengan R1 adalah 4 ohm. Yang 4 ohm campur dengan 110 yang sebelah dia ni. 110 ohm. Jadi sama dengan 114 ohm. 114. Jadi keseluruhan litar ini dia adalah 114 ohm. Jadi selepas ni awak kena campur lagi nilai yang seterusnya, iaitu kawasan yang ini pula. Yang ini, yang kuning. Dah buat 114 tu. Ini juga adalah litar sesiri. Kita salah pandang. Sebenarnya awak boleh campur je tadi. RT sama dengan R1 campur dengan R2 campur dengan R3. Campur dengan R3. Tapi ini adalah litar selari ya. So awak kena kira ikut jenis litar dia, iaitu 1/144 campur dengan 1/2. Susah sikit kan ni sama dengan 1/44 campur dengan macam mana 1/44 campur dengan 57 1/44 bagi 2 114 bahagi dengan 2 dapat 57. Dia bagi 2 dapat dengan 5 14 bagi 57 lah. So 57 bahagi dengan 114. So R1 sama 1/R sama dengan 58 dengan 114. R sama dengan 144 bahagi dengan 58 sama dengan 1 sama dengan ini terkait 114 bahagi dengan 58. So jawapan dia lah 1.96. 1.96 ohm. Jangan lupa unit ohm. Macam kompleks juga. So sebenarnya kita boleh macam litar ni agak confuse sikit lah. Nanti cikgu check balik. Sepatutnya RT sama dengan R2 campur dengan R3 campur dengan 4. Maksudnya R total sama dengan 110 campur dengan 4 campur dengan 2. So sepatutnya simple macam tu. So ini adalah pengiraan kuasa dan rintangan. Pengiraan kuasa dan juga rintangan menggunakan hukum ohm juga. So awak kena pandai tulis lah. Awak buat tiga segi ni, V dekat atas, kat bawahnya adalah IV, I dan juga V, arus dan juga voltan. Jadi senang. P adalah sama dengan I per V, I kali V. I sama dengan P per V dan V sama dengan P per I. Jadi awak balik-balik macam tu je. Dengan menggunakan formula ataupun menggunakan tiga segi pengiraan kuasa. Jadi senang, kena hafal. Begitu juga dengan ohm, dengan hukum ohm, iaitu V sama dengan IR. Awak buat tiga segi V, IR tu sama juga dia punya ya. Awak balik-balik macam tu pun dapat. Okey, berapakah bacaan meter, bacaan ammeter? Dia bagi rintangan 2.67, dia bagi voltan sama dengan 50 volt. So kita lukis tiga segi hukum ohm. Lukis cantik-cantik. Iaitu V per dengan IR
mula V sama dengan IR. Dia suruh cari emit I, dia suruh cari I. Jadi daripada 3 ukur ohm ni, I sama dengan kawan sikit, I V sama dengan IR. V sama dengan 50 volt. Rintangan sama dengan 2.67 ohm. Jadi I ampere, I berapa? Formulanya ialah V sama dengan IR, I sama dengan V per dengan R. V sama dengan 50 per dengan rintangan 2.67 ohm. So guna kalkulator, ambil kalkulator, 50 bahagi dengan 2.67 dapat 18.75 ampere. Guna formula saja senang. Maklumat semua dah dapat dah. Jadi itu pentingnya awak memorize, hafal formula 3 segi untuk ukur ohm dan juga untuk kuasa. Berapakah bacaan ammeter? Bacaan ammeter. So kita kena dapat RT total dulu. V berdasarkan maklumat soalan ni, V sama dengan 12 volt. So berapakah rintangan? So kita kena kira dulu lah rintangan. Okey, rintangan ni kena ikut litar sesiri dan litar selari dulu. So kita kira yang selari dulu. 1/8 sama dengan 1/4 sama dengan 1/12. 1/8 sama 3/12 sama ke pembawah dia campur dengan 1/12. So dapat 4/12. 1/8 dapat 1/12. R sama dengan 12 bahagi 4. So dapat 3. So R dekat sini yang litar selari ni dapat 3. So 3 yang kat sana tu adalah litar selari. So RT sama dengan R1 campur dengan R2 sama dengan 4 campur 3. So dapat 7 ohm. RT dapat 7 ohm. So arus dia tengah cari apakah arus. Arus sama dengan V per R. So V sama dengan 12, R sama dengan 7. So sama dengan, ambil kalkulator, 12 bahagi dengan 7 dapat 1.174. 1.74. Okey, kita ada masalah teknikal, tiba-tiba skrin kita gelap, cikgu tak pasti apa yang berlaku. Jadi itu saja yang cikgu boleh sampaikan pada hari ini. Jadi pengiraan parameter ni hendaklah kita berlatih. Jadi jika banyak latihan, kita akan dapat jawab banyak soalan-soalan dalam bentuk parameter. Okey, lepas ni bolehlah awak jawab soalan yang cikgu berikan melalui Google Form dan juga quiz. So sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.